Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih sebab korang dah support channel aku kan. So hari ni aku akan cerita kisah baru pula. Bukan lagi kisah sambungan nol, sebab kisah sambungan nol dah habis di episod yang sebelum ni. Ni adalah kisah baru tentang hidup aku. Kenapa aku dah tak nak terlibat langsung dengan benda-benda macam ni kalau boleh. Okay, cerita dia bermula macam ni. 2014, waktu tu aku dekat tempat, aku dekat sekolah. Yang mana tahu aku sekolah mana, tahulah sebab aku malah nak mention nama sekolah aku. Okay, cerita dia bermula satu malam tu, dan aku duduk tengah study dekat bilik prep. Lepas tu tiba-tiba aku datang satu niat tawak dalam kepala otak aku. Niat untuk aku main Spirit of the Coin. Okay, lepas aku dah tiba-tiba aku terniat dalam kepala otak aku pun balik daripada prep tu pukul 10.30. Aku terus search pasal Spirit of the Coin. Aku search kat internet, aku tengok Google, aku tengok YouTube, apa semua pasal Spirit of the Coin. Aku tak tahu macam mana aku cakap, tapi tiba-tiba time aku terniat untuk search semua tu, semua keluar. Aku search pasal mentera dia, aku search pasal papan dia, semua keluar. Aku pun apa lagi tiba-tiba jadi macam semangat membuat-buat kata. Aku pun terus pergi satu store dekat belakang tepi bilik prep. Ada tu store tu asrama aku letak tempat untuk letak katil dan loker. Aku pun masuk store tu, aku pergi cari loker kayu. Aku cari satu papan loker. Papan tu macam dia buat tempat alas dalam loker kan. So papan tu aku ambil, aku jalan depan, bawa balik bilik. Aku jalan depan bilik aku nampak duit shilling yang lama. Kau tahu, duit shilling lama yang dah berlumut, berkarat aku jumpa. Aku pun ambil shilling tu, terus aku masuk bilik. Aku buka Google punya gambar pasal papan Spirit of the Coin. Aku terus tulis. Aku tulis ikut apa yang dalam Google tu cakap. Yes, no, nombor, huruf daripada A sampai Z, nombor daripada 1 sampai 0, goodbye, semua aku tulis. Lepas aku tulis tu, aku dah niat dah, aku nak cari seorang mangsa. Aku ni dekat sekolah, dekat asrama aku ni nakal tau. Aku nak main tapi aku tak nak main. Kau faham? Aku nak main betul, tapi aku tak nak diri aku yang main. Aku akan cari budak untuk main. So malam tu aku cari seorang budak junior aku. Aku panggil dia, aku ajak dia main. Aku pujuk, mula dia tak nak main. Aku pujuk. At last dia pun ikut. Budak tu adalah budak bilik aku sendiri. Aku paksa dia main. And then malam tu main. Budak tu main, aku tengok budak tu main. Ada papan, aku letak papan depan dia. Dia main, aku letak lilin. Lepas tu dia pun main. Dia pun muja lah benda tu. Dia pun puja Spirit of the Coin. Dia puja macam tu. Aku pun terus, lepas dia puja tu, dia cakap dia tak ada rasa apa-apa. Dia pun angkat tangan macam biasa. Dan kita pun terus, sebab bila aku dah tengok 2-3 kali macam tu dia buat, tak ada apa-apa yang berlaku dekat dia. Aku pun macam okey lah, tak ada apa-apa kan. Terus kita pun simpan barang, kita tidur. Aku tidur bilik sama dengan dia. Dengan budak tu aku tidur sama bilik dengan dia. Lepas tu aku tak tahu apa yang berlaku malam tu. Hari esok pagi sebelum pergi sekolah, aku tengok budak tu dah menggeletar terkatil. Dia menggeletar macam demam kepanasan. Dia geletar badan dia. Aku tanya dia, "Yok, kenapa?" Yok ni adalah nama panggilan untuk budak tu. Aku tanya, "Yok, kenapa?" Lepas tu dia pun cakap, "Tolong aku ke badi. Malam tadi benda tu kacau aku." Aku tanya, "Kacau benda macam mana?" Dia pun cakap, waktu dia tengah tidur atas lantai, dia nampak ada orang ketuk pintu bilik. Dia dengar ada orang ketuk pintu bilik. Susuk ketuk pintu bilik. Lepas tu
Dia buat bodoh je. Lepas tu mungkin kuat pintu bilik dia ketuk. Lepas tu tiba-tiba dia kat pintu bilik tu terbuka. Benda tu masuk, merangkak masuk dalam bilik. Dia tutup badan dia dengan selimut. Satu kepala dia tutup dengan selimut. Dia kejut orang sebelah tak bangun. Sebab dia time tu dia tidur kat atas lantai tu. Katil bilik aku depan tepi tingkap katil. Lepas tu tepi pintu tu, ni pintu. So kiri kanan ni akan ada katil. Tengah tu adalah kawasan untuk kita duduk lepak-lepak. Tengah tu, malam tu dia bawa turun tilam, tidur ramai-ramai kat tengah, kawasan tengah tu. Tapi dia seorang yang kena, orang lain tak kena. Lepas tu dia kejut kawan dia. Kawan dia tak nak bangun. Dia dah tutup selimut apa semua. Dia dah tutup satu badan dengan selimut. Lepas tu dia dah senyap. Dia tak dengar bunyi apa-apa dah. Lepas tu dia bangun daripada tilam tu. Dia pergi kat loker dia. Dia buka loker dia nak minum air time tu. Sebab mungkin dia fikir dalam kepala otak dia mungkin benda tu hanya sekadar mainan untuk dia. Mungkin dia overthinking. So dia bangun, dia minum air. Bila dia buka loker, dia dengar orang panggil nama dia. Aku tak ingat dah nama betul dia apa, tapi dia dengar orang panggil nama dia. Lepas tu, lepas dia minum air, dia dengar orang panggil nama dia. Dia pandang kiri, dia pandang ke atas tingkap. Dia nampak ada satu lembaga hitam duduk kat tingkap tu, tengah pandang tenung dia. Dia pun tak sempat tutup loker. Dia terus lompat atas katil. Dia terus tidur atas katil lepas tu. And then pagi tu lah budak sedarnya aku kejut. Badan dia menggeletar. Dia cakap benda tu berlaku. Dia cerita kat aku balik malam tu. Aku pun tak apa lah Yok, kau tidur lah dulu, aku cakap. Kau tak pergi sekolah, aku cakap macam tu kan. Aku cakap nanti kau demam. Yok ni junior aku tau. Junior aku dalam bilik. Time aku form 4. Dia tak silap aku dalam form 3 atau form 2 macam tu lah. Dia form 3 tak silap aku. Lepas tu aku cakap, tapi Yok kau tidur dalam bilik. Nanti aku cakap kat budak kelas kau tak masuk kelas sebab kau demam. Aku tak apa pergi sekolah. Balik sekolah pukul 2 petang, kita balik nak sembahyang Zuhur. Kau tahu dia dekat dalam bilik tu, dia punya menggeletar lain macam, kau tahu tak? Dia punya menggeletar lain macam. Dia panggil tolong apa semua kan. Lepas tu aku pun panggil terus. Orang semua cakap kat aku, sebab dia budak bilik aku kan. Orang cakap kat aku pun terus panggil ustaz dekat asrama aku tu. Aku panggil ustaz datang tengok dia. Dia dah menggeletar macam tu, macam demam panas lah. Okay, bahasa badan dia memang demam. Pergi klinik. Kau tahu klinik cakap dia demam biasa, kau tahu tak? Tapi macam mana sampai dia boleh menggeletar? Aku pun ustaz pun balik dia semula. Lepas tu ustaz cakap, korang ada buat apa malam tadi? Dia tanya aku. Lepas tu mana ada buat apa-apa. Yok cerita yang dia nampak ni. Ustaz tu percaya je kat aku, kau tahu tak? Aku memang sampai sekarang aku rasa bersalah dengan Yok tu. Dan aku tak tahu mana aku nak cari dia untuk aku minta maaf. Aku harap kalau ada kawan dia yang tengok video ni, aku harap korang bagilah kontak dia dekat DM dekat IG aku, untuk aku nak minta maaf pasal benda ni dekat dia. Lepas tu rupanya aku cerita macam kat ustaz yang dia nampak benda tu kan. Ustaz pun percaya je kat aku. Dia pun bagi Yok balik. Malam tu, kau tahu malam tu ustaz maghrib, time tu kita pergi main bola petang. Kita main bola dekat padang, kat futsal apa semua petang kan. Malam tu ustaz yang bawa Yok tu bagi klinik tadi, dia bawa seorang ustaz tau. Datang ustaz perubatan, datang asrama aku maghrib petang lah, macam dah pukul 6.30 pukul 7 tu ustaz tu datang. Lepas kita tengah habis main bola, kita nak naik bilik nak mandi untuk main maghrib, ustaz tu panggil kita orang semua daripada padang bola tu untuk masuk ke surau terus. Makna tak ada mandi, tak ada apa. Siapa yang pakai seluar pendek ke apa, pakai sarungkan plekat tu masuk surau untuk duduk dengan dia. Kau tahu ustaz tu buat ruqyah. Dia buat scanner dekat dalam surau tu buat ruqyah. Dia baca. Dia suruh semua student lelaki perempuan, bangun. Dia baca ruqyah. Kau tahu tak, first time dalam hidup aku tengok budak kena histeria lelaki lebih ramai daripada perempuan. Time tu perempuan yang kena histeria lebih kurang 2-3 orang je. Tetapi lelaki yang kena histeria time tu hampir 95% yang kena. Dia orang tumbang
waktu Ustaz tu baca ruqyah, seorang-seorang tumbang, kau tahu tak? Aku tak tumbang waktu tu. Alhamdulillah aku tak ada apa-apa waktu tu. Aku dan kawan aku tak ada apa semua. So korang yang defend. Macam Ustaz cakap, siapa rasa macam tak ada apa-apa kat badan, pergi berdiri kat belakang kawan-kawan, sambut dia. Kalau dia rasa dia nak jatuh, sambut dia. Aku pun kawan aku masing-masing berdiri. Yang mana lagi lebih kurang 5% tu, masing-masing berdiri belakang, sambut kawan-kawan yang mana nak jatuh kan. Lepas tu, lepas pada Ustaz tu berubat macam tu, dia dah buka perubatan tu. Lepas tu dia belam macam tu. Orang azan maghrib, dia boleh balik. Sebab dia kat dia nak kena pergi karak untuk berubat orang. Dia terus gerak balik. Dia tinggal macam tu. Dia tak tutup kan. Dia tak tutup pun dia punya perubatan. Lepas tu aku tahu kan dah okey. Sebab lepas Ustaz tu belah tu, dia dah, orang pun tak ada apa-apa, dia pun balik. Malam waktu maghrib, lepas orang semayang, orang azan maghrib, nak semayang maghrib kan, nak semayang maghrib, imam dah berdiri kat depan, aku kat kawan aku kat belakang. Time tu kita orang ambil semayang. Lepas tu, lepas pada Ustaz tu dah belah, imam nak semayang maghrib. Imam angkat takbir, aku dan kawan aku time tu kat luar untuk ambil semayang. Lepas tu kita masuk lambat. Imam tu dah baca Al-Fatihah apa semua. Aku dan kawan aku masuk ikut pintu belakang. Kau bayangkan, aku masuk ikut pintu belakang, saf lelaki belah belakang hampir semua jatuh. Waktu imam tu baca kan, kalau kita imam bayar maghrib kan, kita baca kuat kan. Waktu imam tu baca kuat, semua student yang ada kat saf belakang semua jatuh. Diorang jatuh, diorang menjerit. Lelaki, bukan perempuan tau, lelaki. Ini adalah cerita betul. Siapa budak-budak asrama sama dengan aku, diorang akan tahu cerita ni. Semua jatuh, menjerit sana sini. Lelaki, bukan perempuan. Lepas dia habis main maghrib, imam tak ada baca doa, semua terus yang mana masih segar, masih sedar, pergi tolong kawan-kawan yang mana lelaki yang dah meracau apa semua kan. Lepas tu ada yang baca Quran Yasin. Lepas tu datang sama ustazah asrama aku, dia lebih macam warden lah. Dia datang, dia cakap okey, semua ambil Yasin, kita baca Yasin. Kau tahu malam tu kita baca ibarat macam berperang, kau tahu tak? Sebab dengan suara menjerit sana sini, dengan suara marah lagi apa semua. Lepas tu sampai satu tahap tu kita orang tak habiskan baca Yasin. Sebab dah sampai tak boleh nak under control, kau tahu tak? Sebab under control sebab aku cakap terlalu ramai. Lelaki terlalu ramai. Sampai, yelah, takkan perempuan nak pegang student lelaki kan. So sampai under control. Lepas tu imam pun dia stop ke baca Yasin, dia tolong, dia baca seorang-seorang. Aku jadi macam, sebab aku kat asrama, aku ni imam asrama, kau tahu. Aku rasa cerita yang aku cerita ni tak semua orang student sekolah aku tahu pasal benda ni. Sebab ni hanya geng-geng lelaki je yang tahu. Perangai starting benda ni berlaku sebenarnya adalah punca daripada aku. Lepas tu aku ni adalah imam asrama, kau tahu, dekat sekolah. Tapi aku tahu kenapa aku bodoh sangat aku boleh buat benda tu. Lepas tu bila dah ramai sangat berlaku, sampai Yasin pun tak boleh baca, yang mana imam asrama ni, dia akan pergi kat student-student yang kena, dia akan baca ayat manzil apa semua kan. Aku pun pergilah kat seorang satu student ni. Tengah aku baca, kau tahu, budak student yang kena, junior aku tu, tentu budak tu form 1 atau form 2, junior aku tu, dia boleh pandang aku, dia boleh gelak dekat aku, kau tahu tak? Dia gelak dekat aku sinis. Dia cakap dengan aku, ni siapa yang ada tentu dengan aku, semua dengar. Dia cakap aku macam ni, engkau yang panggil aku datang, lepas tu engkau nak halau aku. Dia cakap macam tu dekat aku. Aku pun terus pandang dia. Aku cakap, bila masa aku panggil kau datang? Lepas tu dia cakap, engkau yang panggil aku, lepas tu kau tak hantar aku balik, Kau nak halau aku. Dia cakap. Lepas tu aku cakap dia, benda tu aku cakap, kau keluar pada badan budak ni. Kalau kau tak puas hati dengan aku, kau cari aku kat bilik bawah. Sebab time tu aku duduk bilik bawah, kau tahu. Aku cakap macam tu, kau keluar pada badan budak ni. Kalau kau tak puas hati aku, kau cari aku kat bilik bawah. Aku cakap macam tu. Lepas tu, lepas aku baca ayat, dia pun keluar. Benda tu keluar daripada badan budak tu. Okay, settle. Part tu settle. Lepas pada tu, selang 2-3 hari, kau tahu tak, benda tu kacau aku selama 2 minggu, kau tahu tak? 2 minggu dia kacau aku. Tapi dia tak kacau cara macam tunjulkan diri dia.
Dia kacau aku dengan cara dia gegarkan katil aku, dia rosak kepala aku tengah tidur, dia raba kaki aku tengah tidur, dia tarik selimut aku tengah tidur. Selama 2 minggu, korang tahu, 2 minggu aku punya kepala otak serabut. Aku tak cerita benda ni kat orang yang aku kena. Aku diam. Tapi benda tu lah yang berlaku dekat diri aku selama 2 minggu. Lepas pada tu, aku pun lepas kepala otak aku dah serabut, okay, aku malas fikir lah pasal benda ni. Aku dah malas fikir apa. Lepas tu aku tak tahu macam mana. Lepas pada kes tu, aku waktu harian aku macam biasa, tapi malam je aku kena kacau. Ada satu hari tu, lepas pada 2 minggu aku kena kacau dengan dia. Aku pergi padang bola, main bola dengan kawan aku. Lepas tu aku balik semula ke asrama dah maghrib. Dan tu dah pukul 7 lebih. Kita orang balik asrama nak mandi untuk solat maghrib. Kita orang sampai asrama, kita orang tengok air kat kolah asrama habis kering. Sebab time tu air kat asrama aku tak ada air, habis kering apa semua. Lepas tu aku pun cakap dengan member aku, jom lah kita mandi kat tangki merah belakang. Sebab dekat kawasan sekolah aku, belakang bengkel Kemahiran Hidup ada satu tangki merah. Sebab dulu tangki merah tu tempat geng-geng Aspura mandi tu, tapi dah lama tak pakai dah. So air dalam tangki merah tu still ada. Cuma siapa yang pandai lah boleh bawa keluarkan air tu kan. Aku pun dengan kawan aku ada 4-5 orang, kita pergi mandi kat belakang tangki merah tu. Jolok pakai batang paip dekat lubang atas tu, sedut pakai mulut, lepas tu air keluar. Kita pun mandi maghrib. Dan tu dekat surau, orang tengah semayang. Kita orang ada 4-5 orang duduk mandi belakang tangki merah tu, gelak ketawa. Duduk gelak lah apa semua kan. Lepas tu kau tahu tak, tengah aku mandi tangki merah belakang aku. Aku macam aku mandi ke belakang, aku usap tengah-tengah sampul rambut. Depan aku ni hutan, kawasan pokok. Aku tengah-tengah mandi, kau tahu aku nampak benda tu belakang pokok depan aku. Dia tunjulkan selama 2 minggu dia tak tunjulkan diri depan aku, tapi maghrib tu dia tunjulkan diri di depan aku. Kau tahu tak, hitam, mata merah. Dia pandang aku dengan senyuman yang sangat tajam. Sinis je dia pandang aku. Aku pun terus tak sedarkan diri, kau tahu. Aku tak tahu dah apa yang berlaku. Lepas tu aku sedar aku dah ada kat rumah dengan family aku. Aku pun tanya member aku bila aku dah sedar apa semua kan. Aku time tu college aku, asrama aku punya GPKM, dia adalah ketua asrama kan. Dia cakap dia bagi aku selama 2 minggu untuk duduk bolak-balik daripada rumah ke sekolah. Tak bagi aku duduk asrama untuk aku tenangkan diri aku. Aku pun selama 2 minggu tu aku bolak-balik lah ke sekolah apa semua. Kadang aku pergi sekolah pagi, tengah hari aku dah pukul 10-11 aku dah balik. Sebab aku tak boleh duduk sekolah. Lepas aku dah settle apa semua, aku dah okey sikit, aku masuk asrama balik. Bila aku masuk asrama balik, aku tanya member aku yang mana ada. Aku tanya, apa berlaku kat diri aku? Aku tanya kan, kau tahu tak apa yang dia cakap? Dia orang cakap, lepas pada aku mandi tu, aku ajak member aku balik. Aku cakap, jom balik. Aku rasa tak sedap hati lah bandi kat sini. Dia muncul. Aku cakap macam tu. Tapi aku tak sedar, part yang tu aku tak sedar. Dia orang pun, kenapa, jom lah. Dia orang pun terus follow aku balik sampai bilik. Dia orang cerita dengan aku sampai bilik, badan aku dah jadi tak tentu arah. Badan aku getar, aku jadi tak tentu arah. Aku dah jadi kusut kepala aku. Diorang pun tak tahu nak buat apa. Diorang ambil aku, diorang letak aku dalam surau. Badan aku besar, tahu tak? Memang kalau siapa kenal aku, diorang tahu badan aku besar macam mana, diorang tahu. So zaman aku belajar dulu, aku ni one of daripada manusia yang paling besar lah. Dia besar bukan besar gemuk, tapi aku jenis tinggi dan lebar. Aku adalah salah seorang yang besar kat sekolah tu. So diorang tak boleh nak buat apa. Diorang ambil aku, diorang campak aku dalam surau. Aku mengamuk. Ni apa yang based on diorang cerita kat aku balik. Diorang cakap aku mengamuk dalam surau, aku jadi harimau dalam surau. Sampai diorang tak malih nak pegang aku. Diorang tak pegang aku, cara diorang kunci aku dalam surau. Diorang tunggu ustaz datang.
sampai macam tu sekali. Aku duduk dalam surau, dia cakap aku duduk dalam surau seorang-seorang. Tak ada orang nak berani nak pegang aku sebab dia tak mampu nak pegang. Mungkin aku punya tenaga tak kuat, tapi mungkin daripada dalaman benda tu yang buatkan aku jadi kuat. Lepas tu Ustaz datang aku, dia berubat-ubat aku apa semua. Lepas tu diorang balik. Mak ayah aku datang dengan abang aku. Diorang datang, diorang ambil aku balik rumah. Itu yang aku sedar-sedar aku ada kat rumah. Itulah kenapa puncanya aku tak nak terlibat langsung pasal benda ni dah. Sebab ini adalah kesilapan bodoh diri aku sendiri yang aku buat. Aku buat benda ni. So lepas tu sebab aku rasa benda tu pernah masuk dalam badan aku. So kalau aku terlibat dengan benda ni, aku dah tak nak. Benda tu akan mudah masuk dalam badan aku. So aku tak nak ambil risiko. If ada berlaku apa-apa dekat sekolah aku ke dekat college aku pasal benda ni, aku dah angkat kaki, aku lari lah. Aku kan lari apa, aku tak nak terlibat lah. Aku malah nak cara dah. Sebab aku tak nak risikokan diri aku. Bukan aku takut, tapi aku badan aku dah boleh mudah masuk. So benda tu selalu akan masuk lah macam tu. So aku malah nak ambil tahu. Lepas pada aku masuk asrama balik, selepas aku duduk balik pada rumah, aku masuk asrama semula. Aku pun jalanilah hidup macam biasa. Cuma ada satu hari tu diorang cakap dengan aku, time tu aku tak sedar tau. Time tu kita orang tengah main dekat padang, main bola. Aku ternampak satu kayu. Kayu tu cantik sangat. Aku tak tahu apa yang aku nampak, tapi daripada pandangan mata aku, kayu tu cantik. Dia ibarat macam satu tongkat nenek kebayan. Cantik sangat kayu tu. Aku ambil kayu tu, aku bawa balik asrama. Diorang tanya aku, kayu apa ni? Aku cakap lah, aku jumpa je kayu ni kat padang. Cantik kayu ni apa semua kan. Salah seorang daripada member aku, dia ambil kayu tu, dia buang balik ke padang. Aku boleh marah dia, kenapa dia buang kayu aku. Aku tak tahu kenapa. Time tu aku jadi macam terlalu taksub dengan kayu tu. Taksub macam cantik gila lah kayu tu. Padahal daripada pandangan mata diorang macam biasa je kayu tu, kayu borok, kayu rotan. Tapi daripada pandangan mata aku, dia cantik. Dia ibarat macam satu batang kayu dililiti dengan akar-akar pokok. Cantik, bagi aku cantik sangat kayu tu. Lepas tu diorang buang. Aku tak tahu macam mana boleh ada balik dalam loka aku kayu tu. Aku tak tahu sama ada kawan aku tu dia buang, ataupun ada orang yang ambil dari tempat dia buang tu, letak dalam loka aku. Aku tak tahu. Lepas pada tu ada orang tegur aku. Diorang cakap, dah lah, tak payah fikirlah pasal benda ni, cukup lah. Aku pun, lepas pada tu aku pun terus, aku kekalkan aku punya baca Quran apa semua. Sebab aku nak bagi pendinding untuk diri aku. Aku baca Quran, aku solat. Dan terus aku lupakan bab-bab benda tu. Aku dah malas nak fikir dah pasal-pasal benda ni tu. Sumpah aku cakap, itulah kenapa punca aku tak nak terlibat langsung. Kalau boleh aku memang dah tak nak terlibat dah, tapi kadang-kadang aku tolong pegang. Itu benda memang aku selalu buat dah. Tapi kalau untuk aku berubat, aku dah memang tak nak berubat dah. Aku dah serik. Itu je aku cakap. Itulah, siapa satu sekolah dengan aku dulu, diorang tahulah macam mana peristiwa ni berlaku. Mesti diorang akan ingat lagi peristiwa ni. Sebab time tu lah dalam sejarah, student lelaki lebih ramai kena histeria berbanding student perempuan. Hampir 95% student lelaki kena histeria. Itulah perjalanan hidup aku dekat sekolah. Kenapa aku tak nak terlibat dah pasal benda ni. Aku harap dengan apa yang aku cerita ni, korang ambil iktibar lah, supaya korang tak buat dia masa akan datang. Yes, memang korang akan rasa macam nak cuba something new, kau tahu tak? Nak cuba something yang baru. Tapi korang kena fikir bahananya apa yang akan kena dekat diri korang. Dan sampai sekarang aku dah tak jumpa dah mana Yok tu. So siapa yang kenal lagi dengan Yok tu, aku harap korang boleh DM aku dekat IG. Korang bagi nombor kontak dia untuk aku call. Aku nak minta maaf dengan dia sebab aku jahat, aku bully dia sampai tahap macam tu sekali. Okay guys, aku rasa sampai sini saja cerita aku untuk kali ni. So kalau korang ada cerita-cerita yang nak share dengan aku, korang jangan malu-malu, jangan segan. Korang boleh follow aku dekat IG, korang boleh DM aku dekat IG. Korang cerita pasal pengalaman korang, nanti aku akan share dekat sini. Okay, ini IG aku.
Korang jangan lupa like, share and comment. And jangan lupa follow aku dekat IG, sebab aku akan update semua pasal story aku dekat IG story. Okay, itu saja. Assalamualaikum. Jangan lupa, dekat dunia ni bukan kita je yang ada, macam-macam makhluk lagi yang ada. Okay guys, jangan lupa, kalau kita baik dengan manusia, semua orang akan baik dengan kita. Semua makhluk akan baik dengan kita. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye.